Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan, salam di alam maya, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan dengan saya pada hari ini. Apa khabar saudara Mustafa Ilyas? Doa saya agar anda sentiasa bahagia. Begitu juga dengan saudara Izzuddin. Waalaikumsalam. Saya amat mengharapkan agar setiap kali pertemuan ini saudara mendapat sedikit ilmu dalam pencerahan yang saya lakukan. Begitu juga dengan saudara Saifullah Zainal Abidin, saudara Setan Kuning, Waalaikumsalam, saudara Empat Tulang Kering, saudara Abu Hashim Jani, saudara YC Lau, begitu juga dengan saudara Syahar Ibrahim, Waalaikumsalam, Puan Aminah Ibrahim, Ibrahim Cik Muda, Muhammad Zamari, Fazil Yub, apa khabar Saudara Fazil? Mak N. Norain, Raja Juma, Puan Rubidin bersama dengan pasangannya. Saya lihat saban hari Rubin tidak henti-henti, tidak jemu untuk mendengar labun saya. Saya doakan agar Rubin dan pasangannya berbahagia. Begitu juga dengan Saudara Muhammad Zaidi, Tok Balo Adil Zabri, Waalaikumsalam, Nenek Porak dari Sabah, apa khabar orang Sabah? Moga sihat walafiat ya. Haniko, Sodian, bubuhlah nama apa pun saudara-saudara. Saudara Azla Yusuf, Fakri Sani, Zana Abidin, Izara Nur Iman, apa khabar Iman? Senyum-senyum sikit. Hai. Bukan hai aku, hai Aki. Cucu saya pun mungkin salam dengan saya ya. Apa khabar Joka, Azman, Roslan Molo, Saudara Muhammad Azmi Muhammad Ali, apa khabar Kota Baru? Moga sihat walafiat semua di sana ya. Saudara Fakri Sani, Warung Kudapan, Waalaikumsalam. Rosinin Kurungot, lama tak dengar nama ni, tiba-tiba hari ni hadir, alhamdulillah. Doa saya Rosinin di Sabah dan di Sarawak sihat ya. Begitu juga Saudara Muhammad Amin Jack, Dr. Ahmad Humaizi, Waalaikumsalam. Saudara Muhammad Saidin, Roslan Arifin, terima kasih Ruby, peminat setia saya. Baik saudara, yang mana tak sempat saya santuni, saya mohon jutaan keampunan kerana saya harus meneruskan untuk memberi pencerahan ya. Kawan-kawan dari Nilai hadir, terima kasih. Saya juga mendapat kiriman dari sahabat kita daripada Perlis, kawan-kawan pada adik-adik dia kata kawan-kawan di sana juga mengirim salam dari Perlis saudara. Salam barang mahal tu Sabah. Baik saudara, hari ini adalah merupakan hari pertama bulan Disember. November jauh telah pun kita tinggalkan. Namun hari ini genaplah 622 hari negara kita dijengah oleh virus corona dan kedudukannya masih lagi tidak menampakkan wajah-wajah keceriaan untuk rakyat kita, kerana semalam ada sedikit kurang, ada peningkatan daripada 4,087 kepada 4,879, tapi rupanya trend itu masih terus meningkat saudara. Hari ini 5,439 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona, menjadikan jumlah keseluruhan yang terkumpul sudah 2,638,221 orang. Semalam saja kematian 55 orang saudara ya. Inilah laporan yang saya terima daripada sahabat kita Saudara Rio dari Universiti Melaya. Terima kasih Saudara Rio yang tidak jemu-jemu menghantar kiriman kepada saya berhubung dengan kedudukan COVID. Cuma saya tak dapat berikan tentang laporan harian untuk negeri-negeri ya saudara, kerana kalau itu yang sampai pada saya, itulah yang saya bacakan. Baik saudara, usai pencerahan tentang COVID-19, kita masuk sedikit. Mohon izin untuk pencerahan e-commerce. E-commerce ini adalah kepada mereka yang mahu mewawarkan produk saudara, silalah hubungi dengan Al-Azhar di talian 01133041 01133041 Jadi Al-Azhar ni sekarang ni dia sibuk dengan haruman setangi bakurnya. Di samping itu ada minyak wangi. Minyak wangi daripada Timur Tengah. Harumannya 2 hari 3 hari tak hilang kalau tak dibasuh lah saudara ya. Dan kata Azhar untuk teman-teman Amir Hijaz fan,
beli satu percuma. Harga kekal pada harga yang termurah dibandingkan dengan harga pasaran. Boleh berhubung dengan Al-Azhar untuk mendapatkan produk-produk daripada Timur Tengah. Ataupun anda boleh juga menghubungi untuk rendang tok dan bolu berdal sekarang ni cease operation sekejap sebab harga barang mahal. Tak tahu lagi nak buat kajian bagaimana nak diletakkan harganya sebab keadaan tak menentu sekarang. Bagaimanapun Siti Farehah, saudara boleh hubungi Siti Farehah untuk mewawarkan produk saudara di talian 017-711-4300, 017-711-4300. Tapi Siti Farehah masih meneruskan lagi production dendeng manis Siti Farehah. Katanya untuk teman-teman yang ingin merasai, menikmati dendeng manis, jadi harganya walaupun barang mentah naik, dia berusaha untuk mengekalkan pada harga lama. Jadi meniaga ni pun bukan nak untung besar-besar sangat katanya. Hubungi Siti Farehah untuk mendapatkan dendeng manis Siti Farehah. Begitu juga dengan Syauqi, ini untuk di Lembah Kelang. Lembah Kelang, saudara Syauqi, saudara boleh hubungi beliau di 012-357-5703. 012-357-5703. Ini untuk mendapatkan buah-buahan segar daripada luar negeri seperti kiwi, cherry, anggur, apple dan sebagainya. Harga di bawah pasaran, bawah harga pasaran ya. Dan kualitinya adalah kualiti yang terbaik. Bahan buah-buah ini boleh terus dihantar ke rumah saudara. Dan seperti biasa, toko jamu Kemaman menyediakan satu makanan harian sesuai untuk anak-anak yang sudah memulakan alam persekolahannya. Itu saudara Zul. Saudara boleh berhubunglah saudara Zul di talian 019-917-0449. 019-917-0449, iaitu disediakan oleh saudara Zul daripada toko jamu Kemaman Jus Al-Hafiz 30 IQ. Ini dia. Besar, botol dia besar saudara. Bukan kecil. Dan harganya cukup berpatutan kerana ini merupakan makanan para anbiya. Bahannya merupakan campuran kurma, kismis, badam, delima, air zam-zam dan habautus saudah. Sesuai untuk anak-anak yang mula masuk ke sekolah, untuk membantu mencerdaskan minda dan merangsang IQ pelajar dan juga para tahfiz. Sampai itu, ia turut membantu menguatkan ingatan dan merawat gejala mudah lupa. Ia turut membantu meningkatkan stamina dan tenaga serta mengurangkan keletihan sebab anak-anak bila kat sekolah mereka cepat mudah letih. Jadi dengan makanan harian iaitu Jus Al-Hafiz Al-Shifa ini, maka mereka lebih bertenaga untuk menimba ilmu. Ia turut membantu melegakan bengkak dan sakit-sakit sendi dan sesuai sebagai makanan tambahan untuk diet dan menurunkan berat badan. Sila saudara berhubung dengan saudara Zul, ataupun boleh layari internet toko jamu Kemaman di talian telefon beliau ialah 019-917-0449. Usai e-commerce. Saudara. Baik saudara, selepas kita berbicara soal e-commerce, kita masuk bab tazkirah. Ini adalah untuk menambahkan sedikit pengetahuan. Mana yang dah tahu tu untuk mengingatkan adalah elok kita saling ingat mengingati. Ya, teratak senja. Tuan ini kerja iklan ke? Saya bukan kerja iklan. Saya mewawarkan produk sahabat-sahabat kita saudara teratak senja. Kalau ada barang yang saudara miliki nak diwawarkan, sila hubungi sebagaimana saya katakan tadi. Saudara, sekarang ni macam-macam orang marah kat saya. Kita iklankan produk kawan-kawan pun orang marah. Saya memberi pencerahan, lain tak ada. Baik saudara, sebenarnya bila kita bersedekah dan sentiasa menggunakan perkataan yang baik, maka ia akan menjauhkan kita daripada api neraka nanti saudara. Kerana daripada Adi bin Hatim, berkata Nabi Muhammad SAW menyebutkan tentang neraka. Jadi lalu baginda meminta berlindung darinya sambil mengusap wajahnya. Dan baginda bersabda, takutlah kalian kepada neraka dan bersedekahlah walau dengan setengah biji kurma jika anda tidak mempunyai apa-apa. Hendaknya dengan perkataan yang baik-baik ataupun dengan perkataan yang baik-baik. Jadi asuhlah saudara iman kita supaya bersedekah itu menjadi ringan.
dan menjadi amalan harian walaupun sedikit, saudara. Jadi untuk itu saya berseru pada teman-teman, mari kita tarbiyahkan diri kita supaya sentiasa berakhlak dengan akhlak Islam yang mulia dan tidak bercakap melainkan yang baik-baik saja. Semoga kita berkekalan diberi petunjuk dan hidayah oleh Allah Rabbul Jalil, saudara. Baik, saudara, seperti biasa, usai pencerahan sedikit tentang tazkirah yang pendek, yang singkat untuk saling ingat mengingati, kita santuni pula mutiara kata daripada Saudara Hibir Hasan, sahabat saya, Cikgu Pencin, saudara. Katanya, berilah sedikit sedekah setiap hari dan niatkan mewakili ayah dan ibu. Semoga mereka akan mendapat keredaan Allah. So, kita mengharapkan agar hari ini kita dapat gembirakan hati orang yang kita sayangi. Berusahalah untuk menghiburkan hati orang yang kita sayangi. Terima kasih Cikgu Ibil. Apa khabar? Aunty Ellie, Rosli Yunus, Adiwarna, Yaakob bin Jamil. Ini dalam Instagram. Saudara boleh layari ataupun subscribe dengan Instagram. Jika sesuatu berlaku pada Facebook, saudara boleh pindah kepada Instagram. Pendeta Malam, Rumi, Godon-godon, sabar dulu kan, brother. Ya, sabar. Mat tenang nan. Terima kasih. Baik, saudara. Seperti biasa, permulaan bicara saya harus menyampaikan salam impian. Salam impian moratorium 6 bulan terakru faedah serta pengeluaran wang RM10,000 daripada kumpulan wang simpanan pekerja. Walaupun hari ini kita sudah masuk hari Rabu, besok hari Khamis, hari ini 1 bulan, janji masih belum dapat ditepati oleh pimpinan negara. Walaupun mereka mengatakan pengeluaran wang simpanan pekerja RM10,000 boleh dilaksanakan, tapi sehingga saat ini tak ada lagi. Saya pun tak tahu kenapa mereka bersikap begitu. Ini bukan wang daripada kantung kerajaan. Ini adalah merupakan wang daripada tabung yang disimpan oleh pekerja. Jadi saya amat mengharapkan supaya kita berusahalah untuk mendapatkannya. Saya tak tahu macam manalah keadaan pimpinan negara. Boleh mereka tidak melihat perkara ini sejelas-jelasnya. Rakyat tengah susah sekarang ni. Bagaimanapun saya berjanji saya akan terus menyuarakannya sehinggalah pemberian wang kumpulan simpanan pekerja RM10,000 itu terlaksana secara tuntas. Selagi tidak tuntas, saya akan menyuarakannya saban malam. Saudara, orang nak kata apa pun katakanlah. Sebab ada mereka mengatakan saya melakukan perbuatan sia-sia, pun katakanlah, tidak apa. Bagi saya, perjuangan rakyat itu mengatasi segala-galanya. Dan saya harus berpesan kepada pimpinan negara, kita jangan berbelanja tanpa had. Kerana kalau kita berbelanja tanpa had, maka negara akan menuju kepada muflis. Apa khabar saudara Gadalion? Kalau hal KWSP ni, cari FB Menteri Duit CEO, cari Facebook Menteri. Kamal Kamurdi, Assalamualaikum. Terima kasih. Mutalib Meknun, saudara Samsul Anak, tuntas RM10,000 untuk tahun baru serta sekolah dan bla 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 bla. Ya, kita dah mula nak masuk tahun baru. Setahun kita minta, tak dapat lagi, tak tahulah saya. Baik saudara, perbicaraan kita malam ini bertajuk masa depan politik yang semakin kelam. Saya harus menyatakan masa depan politik semakin kelam. Itu penglihatan saya. Sementara saya membicarakan persoalan ini, kita santun dulu apa kata pantun Pak Nazil. Menurut Pak Nazil, pokok cekor dipasu sebiji, Pak Hasan buat hiasan. Pemimpin akur menunai janji, contoh insan membuat ihsan. Ihsan itu adalah kebajikan. Kalau pemimpin akur dan menunaikan janjinya, itulah contoh insan yang membuat ihsan. Kalau mereka tidak akur pada janjinya, wallahu a'lam bissawab. Saudara ukur dan saudara fikirkanlah sendiri apa jenis manusia yang sebegitu. Guna kata Pak Nazir lagi, durian Belanda dimakan tak jemu, mempelam salah juga disetia. Berketua kepada orang berilmu, bersahabat pula pada yang setia. Jadi kita harus berketuakan pada orang yang berilmu, dan kita juga sepatutnya bersetia kepada orang, bersahabat dengan orang yang setia. Baik saudara, saya juga menerima pantun kiriman pejuang anak muda daripada Perak Tengah, Sanuddin Malik. Beliau menyatakan, tak nak nasi jangan berkerak, hendak dimakan di atas pangkin. Malang nasibmu negeri Perak,
bumi kaya, rakyat miskin. Saya terkesan dengan pantun ini kerana saya orang Perak. Ramai saudara saya di negeri tersebut. Apakah benar negeri Perak sekarang ini dikatakan antara negeri yang termiskin penduduknya? Ini yang membuatkan kerisauan pada saya dalam keadaan ekonomi yang sebegini. Kemudian katanya lagi, hendak berdagang di Pekan Lakin, singgah membeli agar-agar. Miskin bukan sebarang miskin. Orang Perak miskin tega. Aduh, saya bila mendengar celipan begini, saya sayu, sedih. Nak marah tak kelak nak marah dah. Terus kita mengharapkan agar pimpinan negeri Perak dapat berusaha mencari jalan bagaimana untuk mengeluarkan warga Perak daripada situasi miskin tegar. Saudara Ismailis, saudara Sabiah, alias. Kemudian satu lagi, dapat juga kiriman pantun dari Pak Sujit daripada Kelantan. Saya kena baca, orang kirim ni, kita kena baca lah saudara. Untuk kita berkongsi, kadang-kadang mereka mau melahirkan pandangan, pendapat mereka melalui pantun. Ini cara orang Melayu menyindir dan menegur. Kita menegur dengan pantun. Kata saudara Pak Sujit, pokok mangga, pokok durian, rambutan rakyat, jangan diabaikan. Jangan Pak Menteri lupakan jawatan. Pilihan rakyat patut diutamakan. Jadi janganlah Pak Menteri ni mentingkan jawatan saja. Jadi pilihan rakyat patut diutamakan. Rambutan rakyat ialah rambutan untuk anak-anak sekolah katanya. Jadi beliau mengharapkan agar pemimpin buatlah pilihan raya. Jangan duk sayangkan jawatan, takut terlepas. Katanya lagi, kelapa tua dibuat tungku, arang dibakar, memanaskan kuali. Berapa lama harus ku tunggu? Barang naik, tiada siapa hendak peduli. Ini Pak Su ni dia concern pasal kehidupan rakyat. Saudara? Baik saudara, usai pantun kita masuk sedikit curipan dalam siri Gedung Ilmu ini. Saya melihat ini sebagai gedung ilmu untuk teman-teman yang mau bergiat dalam politik. Sebab dalam ungkapan kata-kata pemimpin Melayu ada menyebut bahawa orang tua-tua kita sering mengharapkan pemimpin-pemimpin hari ini dan masa akan datang mengikut acuan sebagai pemimpin. Kerana kalau pemimpin syarak, dia akan memegang adat, mesti menjaga kemurnian sikap. Kita berharap akan hadirnya pemimpin Melayu tidak mengizinkan dirinya menjadi alat untuk orang lain, dan lebih utama jika tercerna sikapnya adalah amanah, kerana bila menjadi pemimpin ia amanah, taat memegang janji dan sumpah. Terhadap rakyat ia peramah, terhadap sahabat ia pemurah. Dalam bekerja ia semenggah. Semenggah tu betul. Kau nak tak semenggah ke orang, tak betul. Dalam bercakap berhalus lidah. Itu pemimpin yang baik, yang memegang amanah. Pemimpin amanah seharusnya dijadikan pemimpin kerana mereka membawa berkah. Bersama tegak, tuah dan maruah, dijadikan tua besar faedah. Umat sentosa, rezeki bertambah. Dijadikan induk, ia ternama, negeri terjaga, umat sejahtera. Begitulah harapan pemimpin dahulu, mengibaratkan kalau pemimpin-pemimpin kita hari ini dan masa depan, bila mereka dijadikan tua, jadi ketua, maka besar faedahnya kepada rakyat. Terima kasih Tan Sri Johan Japar kerana kiriman buku tersebut. Kita sambung lagi malam besok. Saudara, sebelum saya memberi pencerahan, saya sekali lagi mengingatkan pada teman-teman ataupun siapa saja yang menyunting semula live saya ini, maka anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan anda. Saya tidak harus bertanggungjawab dan saya tidak mahu bertanggungjawab. Kerana kadang-kadang mereka lakukan suntingan itu lari daripada maksud. Kalau anda nak buat suntingan, pakai daripada awal sampai habis. Jangan potong pendek bagi tajuk yang bukan-bukan. Dan kepada mereka yang menghantar kiriman juga, anda harus bertanggungjawab atas setiap coretan anda. Kerana hari ini sudah pun disiarkan kenyataan daripada Kementerian Penerangan dan Komunikasi, mereka yang menjadi admin kepada laman-laman web atau laman-laman WhatsApp. Kalaulah ada kiriman berita-berita palsu, maka mereka menjadi admin juga, akan diseret ke muka pengadilan dan boleh jatuhkan hukuman sampai ke tahap hukuman penjara, saudara. Jadi saya harap saudara yang mengirim apa sahaja curipan anda, maka anda harus bertanggungjawab. Saya tidak bertanggungjawab atas sebarang kiriman anda. Bagi saya, ini adalah pencerahan politik yang didasarkan kepada kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, dan kita menyantuni warga cinta damai kita dengan harmonis. Anda boleh membuat sebarang persepsi, tapi saya menjelaskan ini adalah daripada pengetahuan saya, dapatan saya daripada pembacaan di laman sosial, dalam media arus perdana,
serta perbualan saya dengan pimpinan-pimpinan negara yang berkesempatan saya santuni mereka. Saudara, jadi ingat, anda yang melakukan suntingan, maka anda harus bertanggungjawab atas suntingan anda. Saya tidak bertanggungjawab. Santunilah warga cinta damai, saudara. Baik. Alhamdulillah, saudara. Hari ini saya melihat perkabaran petang tadi. Saya lihat setelah kita berkali-kali, kalau saya dengar, saya balik saya punya live, berkali-kali kita minta agar Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mencontohi sikap seperti Sultan Alauddin Rakyat Shah di Melaka. Baginda turun waktu tengah malam untuk mengetahui kedudukan rakyat Melaka ketika itu, yang penjenayah berkeliaran, dan akhirnya atas sifat ataupun sikap tindakan baginda itu, maka negeri Melaka waktu itu sebagai pelabuhan hebat jadi aman tentram dan rakyat hidup aman sentosa. Begitu jugalah hari ini bila saya melihat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri turun ke lapangan untuk melihat sendiri bagaimana kedudukan, apakah apa yang kita suarakan, apa yang rakyat nyatakan tentang kenaikan barang itu benar ataupun tidak. Jadi saya lihat ada berita, ada gambar Yang Amat Berhormat turun. Cuma yang saya lihat beliau pergi ke pasar tu masih ada lagi ramai gerombolan. Jadi sepatutnya Yang Amat Berhormat turun sendirian ataupun panggil menteri yang terbabit dan ketua jabatannya saja, KSU ataupun ketua pengarah. Orang lain tak payah, tak perlu pun ambil gambar dengan kameraman ataupun jurugambar, wakil media. Itu bukan untuk pesta. Ini bukan untuk menunjuk pada orang kita buat kerja. Tidak. Kita lakukan kerja ini secara diam, dan jika mereka yang bertanggungjawab ini perlu diseret ke muka pengadilan. Ini keadaan saudara. Jadi kesannya daripada apa yang dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tadi, maka tiba-tiba saja harga ikan di beberapa kawasan di pasar susut. Itu saya kata bila dah turun, laksanakan susut. Sebab ikan pelalin contohnya, daripada harga RM18 sekilo dah turun pada RM12. Boleh pun. Begitu juga ikan kembung yang RM22 sekilo tiba-tiba turun pada RM16. Artinya harga barangan di pasaran ini boleh diturun naikkan oleh peniaga. Peniaga ini tentulah daripada kapitalis yang menjerut kehidupan rakyat. Saya tertarik hati sebab antara culipan kata-kata Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dia kata, saya mengambil serius komen-komen ahli keluarga Malaysia di media sosial berkenaan kenaikan harga barang. Alhamdulillah, Yang Amat Berhormat, kemudian katanya hari ini saya sendiri melakukan tinjauan harga barang di My Farm Outlet Kasih, itu di Putrajaya. Kemudian katanya demi rakyat katanya, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna perlu melakukan penguatkuasaan tegas untuk mengawal kenaikan harga barang. Ini yang kita mahukan. Sini kita melihat selama ni diam saja. Menteri itu berdolak dalih lagi. Kemudian katanya tiada kompromi kepada peniaga yang mengambil kesempatan menaikkan harga barang tanpa alasan munasabah. Kementerian Pertanian dan industri makanan juga perlu memainkan peranan dalam memerangi orang tengah supaya peniaga boleh meraih keuntungan tanpa menaikkan harga barang. Syabas Betty. Ini yang kita mahukan. Saya dah kata kalau dia buat baik, kita kata baik. Kalau tak betul, kita song-song. Saya bila dengar kenyataan begitu, merasa gembira lah sedikit. Artinya kehidupan rakyat disantuni. Jadi sekarang ni Amat Berhormat kena berterusan. Tak boleh sekali turun saja. Sekarang kita tengok, sekarang ni boleh pula turun harga barangan, harga sayur. Begitu juga bahan-bahan lain. Tapi Amat kena tengok banyak bahan lain yang mahal lagi ni. Sebab lama sangat dah rakyat menjadi mangsa kepada lintah darat yang menyetut kehidupan rakyat. Saya kadang-kadang menggunakan perkataan yang begitu geram sebab saya melihat bahawa situasi rakyat ini seperti diperlakukan sembrono oleh lintah-lintah darat ini. Mereka menangguk keuntungan dan kita punya pemimpin, punya menteri yang seolah-olah tidak peka kepada masalah rakyat. Cuma kalau boleh saya kata jangan turun ramai-ramai. Turun seorang-seorang, panggil 1-2 ketua sudah. Dan yang lain tu buat laporan terperinci. Dan ini masalah ini bukan di Putrajaya saja, ini berlaku di seluruh negara. Rakyat, kerana sebab itu rakyat dah bertanya, apabila barang naik, apa yang Pak Mae dah buat? Kerana katanya dah 100 hari memerintah. Sebab itu kalau mereka tidak melaksanakan tugas tanggungjawab, singkirkan.
Sebab itu rakyat secara terus terang kata singkirkanlah menteri-menteri yang bengap. Kerana itu yang dijanjikan awal dulu. Ya, Muhammad Datuk Seri Ismail Sabri menyatakan saya nak tengok KPI 100 hari. Semua menteri yang dilantik, bukan seorang, ramai. 69 orang campur timbalan menteri. Itu tak termasuk lagi pengurusi-pengurusi ILC. Mereka ini sepatutnya berkhidmat untuk rakyat. Jadi rakyat menuntut janji yang amat berhormat. Sebab itu kita kadang-kadang telinga kita panas. Telinga kita makin panas bila kita dengar kementerian-kementerian yang bertanggungjawab dalam pengendalian harga makanan. Semua ini adalah merupakan ahli-ahli parlimen. Dan lebih-lebih lagi tentulah daripada ahli Parti Peribumi Persatu Negara, PPN. Bukan daripada UMNO. Jadi yang disalahkan UMNO Barisan Nasional. Tentulah kita panas telinga kita. Sebab itu kita menuntut sebab Yang Amat Berhormat datang daripada UMNO. Yang Amat Berhormat kena memelihara dan menjaga nama baik UMNO. Jangan sampai UMNO Barisan Nasional terpalit kerana kebejatan mereka yang tidak bertanggungjawab. Mereka yang Amat Berhormat lantik sebagai menteri, sebagai timbalan menteri. Mereka duduk empuk di pejabat, tapi mereka tidak melaksanakan tugas. Dilihat seolah-olah tidak melakukan tugas dan tanggungjawab mereka sebagaimana yang diharapkan oleh rakyat dalam keadaan ekonomi yang terus dalam keadaan menguncup sebegini. Saudara, sebab peniaga terpaksa naikkan harga barang makanan kerana semua kos naik. Jadi siapa yang nak tanggung kalau kos semua naik? Sebab itu perlu dipanggil semua menteri-menteri yang terlibat. Daripada Menteri Kewangan, Menteri Pengangkutan, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Pengguna, tentulah the end user, orang yang terakhir sekali. Jadi rakyat menuntut semua itu. Awi Umar, saya satu badan panas selagi DAP duk perintah Penang ni. Memanglah Saudara Awi Umar. Saya tak tahu apa berlaku sebab saya tidak dapat kiriman daripada Pulau Pinang. Sebab saya pun tak berkesempatan pergi ke Pulau Pinang. Ingat nak pergi ke Pulau Pinang jugalah. Tapi keadaan belum dulu mengizinkan. Kerana khawatir. Baru balik dari Melaka pun badan tak sihat lagi. Takutlah jadi. Jadi saya buat kuarantin diri saya. Mungkin seminggu 2 lagi kalau ada kesempatan. Saya nak juga pergi ke Pulau Pinang nak lihat sendiri apa yang berlaku di sana. Saudara Joshua, Assalamualaikum. Semoga diberi kesihatan. InsyaAllah, terima kasih. Sebab saya rasa hari ini mereka menjadikan kehidupan rakyat ini sebagai tunggangan untuk politik. Saya dah cakap berkali-kali, menteri datang bukan daripada UMNO. Dan mereka suka melihat bila rakyat menyalahkan UMNO. Sebenarnya sekarang saudara, sejujurnya saya nak mengatakan bahawa masyarakat ataupun rakyat yang tertekan bukan hanya warga bangsa Melayu saja. Rakyat keturunan India turut tertekan. Begitu juga termasuk warga keturunan Cina. Mereka susah sekarang ni. Saya bertemu dengan mereka. Bukan cakap main-main saudara. Jadi dalam keadaan ini mereka menyatakan bermula dengan kegagalan pemerintahan Pakatan Harapan. Mereka dah sedar. Jadi kalau mau dianggap mereka ini sebagai pengundi untuk politik, saya merasakan warga Cina sebab itu apa berlaku di Melaka, mereka sudah mula beralih angin. Dari segi dapatan data-data pun mereka sudah melihat ketidakyakinan kepada pimpinan DAP yang tidak lagi mampu menyantuni kehidupan mereka. Sebab mereka mengatakan mereka sudah mula kesal sejak daripada Pakatan Harapan lagi. Sebab mereka melihat. Jadi dalam keadaan sekarang ni warga-warga Cina, keturunan Cina contohnya, memang mereka banyak wang. Banyak mereka menjadi tokoh-tokoh besar, tetapi mereka turut terkesan apabila rakyat yang lain tidak mempunyai wang, apabila rakyat tidak membeli barangan, bila barang jadi mahal. Tentulah perniagaan mereka turut merosot. Banyak kedai-kedai yang saya lihat di sekitar kawasan rumah saya, di sekitar kawasan Petaling Jaya, di sekitar bandar-bandar yang lain, saya melihat banyak kedai-kedai yang sudah pun ditutup. Saya menjangkakan, ini dapatan saya berbual dengan teman-teman yang berniaga. Mereka mengatakan sampai bulan Disember ini kalau keadaan tidak berubah, besar kemungkinan masuk Januari lebih banyak lagi kedai-kedai atau perniagaan akan ditutup oleh mereka sebab mereka tidak lagi mampu untuk meneruskan perniagaan. Saya naik Grab, tokir Grab tu bercakap. Saya naik teksi, pemandu teksi bercakap. Saya pergi minum di kedai. Tuan punya kedai menyatakan barang tak maaf segala-galanya. Betul lah saudara ini Nur Zaidi Muhammad, PM gagal segala-galanya. Everything is now is toward a failure. Apakah kita akan menjadi a failure state? Kita menuju pada negara yang gagal kalau keadaan tidak disantuni. Jadi sekarang saudara dalam suasana begini,
Saya terus terang saya katakan bahawa negara semakin hancur kalau ini dibiarkan. Jadi petang tadi bila saya dapat tengok kiriman yang Mahkamah Perdana Menteri turun, saya ada sedikit kelegaan. Tetapi itu bukan hanya sekali. Bukan sekali saya okey. Tak. Ia mesti dilakukan lawatan tubi hendak dilakukan. Dan bukan hanya Perdana Menteri seorang saja. Menteri-menteri lain juga perlu turun ke lapangan. Saya cakap terus terang saya melihat negara sudah pun berada seolah hancur. Kerana kita hancur ekonomi. Malahan kesan daripada itu kita juga hancur dari segi keselamatan. Orang dah tak ada duit, maka orang melakukan kejenayah. Kita juga hancur harmonis. Semua orang tengok masing-masing dengan keadaan penuh kecurigaan. Sebab mereka berada dalam kesusahan. Jadi sedangkan barisan menteri-menteri tak macam seolah tak buat apa. Tengok dekat parlimen, kenyataan-kenyataan lontarkan. Ayat kata ini hampir punya kenyataan. Bila ahli parlimen bertanya, dia tak boleh jawab. Kerana mereka sendiri tidak menghayati masalah yang dihadapi oleh kementerian. Sebagai contoh, Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan. Bila diajukan persoalan di parlimen, dia tak boleh jawab. Jadi minta speaker minta supaya Tempoh bagi jawapan bertulis. Ini bukan caranya sebagai menteri ataupun Timbalan Menteri. Dia mesti digest. Dia harus memiliki pengetahuan sepenuhnya. Sebelum turun ke parlimen, pegawai kena bagi tahulah ini keadaannya, ini situasinya. Jadi akan ditanya nanti, ini jawapannya. Ini tidak. Saudara Awi Umas, nak beli ikan kat Penang ni mahal, nak beli ayam kat Tesco kurus sekeding berat. Betul, saya juga melihat bahawa sekarang ni ayam-ayam yang separuh masak, saudara, usianya, maksudnya sepatutnya mereka yang memelihara ayam ini musim tuaiannya selepas 3 bulan atau 5 bulan. Sekarang ni sebulan setengah aja asalkan besar sikit ayam tu terus disembelih. Ini tidak baik untuk kesihatan. Tapi mereka terpaksa lakukan kerana itulah demand yang ada. Itu yang mereka mampu untuk menjual dengan harga kadar yang dimampu milik oleh rakyat. Secara sahasan, ekonomi dah hancur dari zaman PH 20 bulan dan pre-end Tiup. Itu benar. Selesai. Ekonomi kita, saya tak kata waktu itu hancur. Ia bermula, the beginning of the failed state apabila Pakatan Harapan pemerintah diikuti dengan Perikatan Nasional era Tan Sri Muhyiddin. Dan hari ini diwakili ataupun diteruskan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri. Hari ini kerajaan dikenal bukan lagi Harga Harapan, tidak, dikenal sebagai kerajaan Malaysia. Dan sekarang ni kerajaan saya pun dah malas nak sebut nama itulah. Tak ada jiwa bagi saya untuk menyebutnya. Keluarga Malaysia. Jadi saya nak sebut tak nampak kejiwaan. Nak sebut harapan dah tak ada harapan. Nak kata Perikatan Nasional dah tak ada perikatan dah sekarang ni. Tapi nak sebut jiwa Malaysia, keluarga Malaysia. Macam mana kalau keluarga tak bahagia? Ini gambaran yang saya lihat bahawa yang dilestari kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, sebab rakyat melihat bahawa menteri sekarang ni tidak peka untuk menangani masalah rakyat. Akhirnya rakyat bertanya-tanya, apa yang telah dilakukan oleh Perdana Menteri? Yang rakyat tanya, what have you done to your minister? Apa yang Perdana Menteri lakukan terhadap menteri-menteri beliau yang beliau lantik? Bukan orang lantik, rakyat tak lantik. Rakyat cuma melantik mereka ini menjadi ahli parlimen. Tapi ada juga yang menjadi bergelar senator, macam Tengku Zafrul. Dan pelantikan mereka ini dulu dibuat zaman Tan Sri Muhyiddin. Dan bila Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri, meneruskan juga mereka sebagai menteri. Walaupun saya yakin Yang Amat Berhormat tentu tahu bahawa mereka fail ataupun gagal dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Jadi mungkin kerana agenda politik dan sebagainya, maka dilantik juga mereka ini. Dari pelantikan ini akhirnya menjadikan negara kita menuju ke arah a failed state. Jadi Yang Amat Berhormat kena tegas. Kalau mereka tidak dapat melaksanakan tugas, mereka dilihat tidak bertanggungjawab, singkirkan. Nak takut apa? Tapi sekarang ni rakyat merasakan seolah-olah Perdana Menteri kita ni terikat kaki dia. Why like this? Sepatutnya dia berada di paling atas, di anjung kuasa. Di anjung kuasa di si Perdana. Cakap dia tu adalah, boleh katakan wahyu lah, macam wahyu. Kalau menteri tak ikut, tempoh seminggu, panggil KSN, maka
menteri itu disingkirkan. Siapa boleh menahan? Kerana sekarang ni ada mereka itu menambahkan beban kepada negara, menambahkan beban pada rakyat, malahan menambahkan beban politik. Sebab itu yang amat berhormat, kadang-kadang saya cakap terus terang lah, ramai kawan-kawan ada, apa ni Perdana Menteri cak ayam ke? Saya kata jangan kata begitu, tapi gitulah natijahnya apabila rakyat begitu terkesan melihat keadaan yang seolah-olah tidak mampu diperbaiki. Sebab itu saya kata tadi awal mukadimah saya berterima kasih, alhamdulillah yang Perdana Menteri sudah turun ke lapangan. Sepatutnya ini berterusan, jangan sekali, bukan 2 kali, sepatutnya hari-hari dilihat, ditinjau. Kalau beliau tak turun pun menteri-menterinya, kerana situasi hari ini saudara menggambarkan seolah Perdana Menteri kita tidak punya grit. Ramai orang merasakan seolah Perdana Menteri tak punya kukuh dia pencengkaman kepada menteri-menteri yang ada di bawah kawalannya. Diumpamakan seperti sebuah sekolah, Perdana Menteri jadi ketua darjah. Kalau darjah itu hinga-binga, maka ketua darjah itu ditanggungjawabkan. Ini keadaan yang amat berhormat Perdana Menteri dilihat seolah tidak ada grit. Kerana mungkin ada tangan-tangan lain, mungkin ada kuasa-kuasa lain yang mengatur. Ini mengundang persepsi apabila keadaan dilihat tidak dapat diperbaiki. Ini sebab kita dengar lah Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Awal Pengguna asyik buat kenyataan. Segalanya terkawal, harga munasabah. Kalau saya rasa, kalau dia berdiri atas pentas, dia bercakap, rakyat kena ingat keadaan terkawal, harga munasabah. Saya ingat berkunca dia kena baling dengan telur busuk. Ini gambaran saya. Kena Menteri Pertanian dan Industri Makanan asyik dengan tak tahulah, sibuk dekat lapangan padang golf ke dengan curutunya. Saya bukan tak kenal sahabat kita, saudara Datuk Ronald Kennedy, dulu ahli UMNO, kena melompat masuk PBM dan hari ini dilantik sebagai menteri yang menjaga ehwal pertanian, penghasilan pertanian termasuklah ikan, sayur-sayuran. Apa beliau lakukan apabila harga baja meningkat, harga racun meningkat, tak ada tanpa kawalan? Dan bagaimana cara untuk menambahkan penghasilan makanan laut? Beliau asal dari Sabah. Sabah terkenal dengan makanan daripada laut. Tapi ini tidak dapat ditangani. Kalau asyik main golf, asyik dengan curutu, duduk bersembang dekat lounge, berhentilah. Sila kosongkan jawatan itu bagi orang lebih berkailatkan, bagi orang lebih prihatin. Sebab itu saya kata yang amat berhormat Perdana Menteri kena lihat. Dulu menteri-menteri tidak sebegitu. Saya ingat lagi zaman sebelum ini, kalau kalau menteri itu bila datang hari Selasa, mereka dah mula-mula resah. Petang hari Selasa tu dapat terima kertas kabinet. Kerana besok nak bincang di kabinet apa masalah, mereka akan menghabiskan masanya di rumah untuk mentelaah apa permasalahan rakyat, apa yang negara nak buat, dasar negara dan sebagainya. Tapi menteri kita hari ini kalau hari Selasa boleh tengok lagi bersepah lagi dekat launch-launch, ataupun dekat dengan kelab-kelab, ataupun dekat hotel-hotel. Apakah mereka tidak mentelaah kertas kabinet? So ini lebih penting. Saya rasa keadaan begini. So jadi yang amat berhormat Perdana Menteri kena pasang spy banyaklah. Kalau menteri itu asyik ada dilihat ada kat hotel, mesti ada deal agamanya. PM tak cukup strong tu. Jozo, ini yang saya katakan tidak ada grit. Sebab itu saya katakan yang amat berhormat Perdana Menteri seolah-olah tidak ada grit. Bukan dia tak strong, dia kuat. Beliau dilahirkan daripada pergerakan pemuda, tentulah semangat keperhatian dirinya kukuh. Tapi keadaan sekarang ni dia dilihat seolah-olah ada tangan-tangan gaib yang menguasainya. Jadi maka dalam keadaan yang nampak lembik ya. Sebab itu bila 2 hari lepas dia berucap bersama dengan Jeneral Lee Zeriong, nampak lembik juga, tak ada ketegasan. Tidak nampak aura sebagai pemimpin negara, pemimpin utama saudara. Ini bukan pemimpin cap ayam, bukan pemimpin kedai kopi, ataupun bukan pemimpin ketua cawangan. Ini ketua negara. Sebagai Perdana Menteri, beliau harus dilihat mempunyai grit. Sepatutnya kalau dia lalu saja, orang tengok dia pun kalau menteri-menteri dah mula gerun. Ini tidak, salah menteri buat tak tahu aja. Cakapnya tak tahulah. Tadi dia mengumumkan bahawa dia ada spesial. Dia kata Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Awal Pengguna dan ini pertanian. Kita nak tengok result lah dalam seminggu 2 ni. Apakah kementerian tersebut berjalan sebagaimana yang diharapkan? Kalau tidak terlaksana ataupun masih lagi barangan, keadaan sekarang ni tidak berubah, artinya Perdana Menteri kita ini memang total loss dia punya grip. Kalau begitu keadaannya, kelamlah masa depan politik.
macam mana kita letak kepercayaan, bagaimana kita letak keyakinan. Ini soal kehidupan rakyat, ini soal negara. Kita tak mahu negara kita menuju ke arah a failed state. Saya dah bercakap berkali-kali, kalau Yang Amat Berhormat, kita tahu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri latar belakangnya adalah seorang peguam, pengamal undang-undang. Memang beliau bukan pakar ekonomi. Berbincanglah soal ekonomi dengan mereka yang ada pengalaman. Nak kata pakar sangat pun tidaklah. Ya, pakar memanglah ada dekat pusatnya pengajian tinggi, bergelar profesor apa semua. Tetapi mereka yang ada pengalaman menangani masalah ekonomi negara itu dengan agak baik. Contoh saya katakan, kita masih ada lagi Yang Berhormat Datuk Seri Najib, kita masih ada lagi Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita masih ada lagi Yang Berhormat Tengku Razili Hamzah. Why not? Ketiga-tiga ini duduk bersama mereka, membincangkan secara tuntas macam mana kita nak mengawal, macam mana kita nak melaksanakan ekonomi. Ini tidak. Kita biarkan hanya kepada Menteri Kewangan semata-mata untuk buat keputusan tu. Rosak nanti kita ni. Sebab beliau ada orang bank. Dia bukan latar belakang sebagai pakar ekonomi. Dia latar belakangnya sebagai bank. As a banker. Sampai tak tahulah bank itu sama ada bank itu berjaya macam mana bank-bank yang lain. Kita tak tahu. Jadi kita mengharapkanlah agar contoh yang keduanya Menteri Ekonomi. Menteri Ekonomi kononnya belajar dekat Harvard. Dulu bekas susah politik kepada Menteri Kewangan Tun Daim. Satu ketika itu Datuk Mustafa Muhammad. Kita ingatkan bila dia pegang ekonomi itu, memanglah dia tahu bagaimana untuk menangani permasalahan ekonomi negara. Rupanya sama 2x5. Fail, hampir. Saya cakap terang, Tok Pa ni saya hilang penghormatan saya bahawa beliau dilihat sebagai seorang tokoh yang boleh mampu untuk menangani masalah ekonomi negara. Tak ada, kenyataan tak ada. Apa yang bercakap kan, tak tahu saya sendiri. Dia dah sekarang ni dah lebih 100 hari. Apa yang lakukan untuk memperbaiki ekonomi negara? Begitu juga kalau kita dengar pula Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Industri Azmin Ali. Dulu bagai nak agak pergi ke Qatar lah, pergi ke Eropah lah, kononnya akan membawa pelaburan. Yang kita dapat bukan pelaburan yang datang, pelabur yang ada dalam negeri pun dah lari meninggalkan kita. Apakah Kementerian Perdagangan dan Perindustrian ini, Kementerian Perdagangan Luar Negeri dan Perindustrian ini dapat melihat pegawainya, adakah dikaji kenapa negara kita jadi begini? Hari ini negara kita begitu keadaan terkebelakang daripada menarik pelabur-pelabur asing, dan ini mengakibatkan berlakunya suasana rakyat tidak mempunyai pekerjaan. Bertambah dan bertambah. Jadi Menteri Kewangan sudah ceritalah, beliau sebab untuk memikirkan macam mana untuk menyekat agar nilai mata wang kita tidak terus merosot. Hari ini saya lihatlah nilai mata wang kita berbanding dengan dolar Amerika, berbanding dengan pound sterling, berbanding dengan euro, berbanding dengan Deutschmark, berbanding dengan dolar Singapura. Kita masih dalam keadaan yang tidak bermaya saja. Sepatutnya Menteri Kewangan harus memikirkan. Bincanglah, bukan tak bincang. Lain tak ada kita lihat menteri masih lagi bercakap soal politik. Tambah-tambah lagi bila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melantik mantan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin konon sebagai pengerusi Majlis Pemulihan Negara. Kita dah bercakap bahawa dia waktu jadi Perdana Menteri dulu pun dah gagal. It is a fair state. Jadi sekarang ni you lantik dia sebagai pengerusi Majlis Pemulihan Negara bertaraf menteri. Rakyat tidak yakin dan terbukti bahawa apa yang rakyat suarakan selama ini is a reality. Satu keadaan yang benar. Kan nanti sekarang ni apa yang dilakukan? Yang dapat kita lihat, masalah COVID tak selesai lagi. Apakah rakyat yang akan dikurung sebagai penyelesaiannya? Apakah kita dikurung sekali lagi? Saya tak nampak. Begitu juga kegiatan ekonomi. Kilang-kilang mana yang bertambah? Malahan ditutup pada pusat-pusat perniagaan mana yang rancak. Pengeluaran ekonomi kita semakin dalam keadaan yang mendasar, yang tak menentu. So, apakah Yang Berhormat Perdana Menteri mau mengizinkan negara kita berterusan menjadi negara failed state? Saudara Nazirul Ibrahim, sembang aja ko. Saya bukan berfitnah, ini realiti. Kalau saudara Nazirul benar-benar yakin bahawa keadaan ekonomi kita baik, buktikan, tak ada masalah. Jangan kata kita sembang. Saya menjelaskan apa yang berlaku hari ini. Ya, saya tidak menuduh
kita mengharapkan agar pimpinan negara, jadi kalau saudara merasa menyokong apa yang dilakukan sekarang ni, teruskanlah. Jadi apa nak jadi pada negara ni, biarkan. Tak boleh begitu. So jadi dalam keadaan sekarang kita amat melihat bahawa dalam suasana hari ini kita amat mengharapkan ada perubahan berlaku kepada pimpinan negara. Saya bukan nak mewujudkan kebencian. Apabila Perdana Menteri turun ke lapangan, kita puji. Apabila benda tidak terlaksana, harga barangan masih meningkat, melambung. Jadi yang terkesannya saya, terkesannya rakyat. Mungkin saudara tak ada. Saya tak tahulah. Saudara, apakah saudara itu daripada kumpulan pemborik ini PBM pulang. Sebab saya melihat bahawa bagaimana apa yang dinyatakan oleh Datuk Seri Najib itu perlu dilihat. Beliau mengatakan bahawa adanya keyakinan beliau usaha-usaha untuk mengusir Yang Berhormat Perdana Menteri daripada anjung kuasa si perdana. Kerana konon-kononnya, kata kawan saya, kata Datuk Najib, ada usaha untuk memulihkan dan mengembalikan semula Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Saya kata kalau ini berlaku dalam keadaan sekarang ni, bertambah teruk lagi. Tapi ini kena dipandang serius. Bahawa apa yang kita lihat sekarang ni memang ternyata ada unsur-unsurnya yang boleh diyakini atau dipercayai kenyataan yang dilontarkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Najib. Kerana semua menteri-menteri yang mengendalikan permasalahan rakyat ini datang daripada parti PBBM. Datang daripada parti Pribumi, sama ada Menteri Perdagangan Dalam Negeri Hawa Pengguna, Menteri Ekonominya, Menteri Kewangannya, Menteri Perdagangan dalam luar negerinya, Menteri Pertanian, semua daripada PBM. Tetapi kesannya yang teruk sekarang ni, orang maki Hamon adalah UMNO dan Barisan Nasional. Lepas saja pilihan raya Negeri Melaka, terus barang naik. Yang mengatakan Barisan Nasional menang di Melaka, barang naik. Apakah itu natijahnya? Itu yang kita lontarkan keadaan untuk kita berfikir. Saya harus membela supaya orang tidak tersilap, supaya mereka tidak khilaf dalam pendekatan mereka merasakan bahawa Barisan Nasional ini barang naik. Sedangkan apa yang berlaku, kemerosotan ekonomi bermula daripada wujudnya Kerajaan Pakatan Harapan kena berikutan dan Perikatan Nasional. Dan hari ini unjuran itu diteruskan oleh Yang Berhormat Datuk Ismail Sabri. Banyak orang pula saya tengok mereka membuat tomahan. Jadi bahawa kononnya jangan berretorik lah, bahawa semua ini kerana Anwar Ibrahim. Saya pun hairan kenapa pula Anwar Ibrahim diseret. Kerajaan Pakatan Harapan yang berjanji waktu kempen bukan Anwar Ibrahim, kerana ketika itu beliau berada di penjara. Saya mahu memberi pencerahan agar kita faham. Jangan kita membuat satu tuduhan yang tak betul. Saya nak cakap terus terang, ini bukan salah beliau. Kalaulah ada janji-janji yang tak tertunai, janji yang dilakukan kerana kononnya dosa lah menipu rakyat masa kempen dulu. Saya katakan beliau tak berkempen, dia ada dalam penjara. Saya jangan marah dengan saya nak bercakap benda yang fakta. Kemudian yang berjanji untuk kononnya boleh berubah itu, boleh berubah ini adalah Dr. Mahathir bersama juga dengan Tan Sri Muhyiddin. Termasuk Lim Guat Eng dan Mat Sabu serta pimpinan-pimpinan yang lain. Waktu itu Anwar Ibrahim dalam penjara. Kita jangan khilaf dalam membuat kenyataan atau telahan yang bukan-bukan. Kemudian selepas menang Pakatan Harapan, benar beliau dibebaskan, tapi tidak berada dalam kabinet. Kabinet Pakatan Harapan waktu itu adalah Tun Dr. Mahathir bersama dengan Tan Sri Muhyiddin, bersama juga Azman Ali, bersama juga dengan Mat Sabu, bersama dengan Lim Guat Eng. Dia duduk di luar lagi, di luar kabinet. Jadi kalau nak kata dia tak boleh. Tetapi bagaimanapun kita amat mengharapkan sepatutnya Yang Muhammad Ismail Sabri menyantunilah beliau. Tanya macam mana nak memperbaiki. Sebab itu dia sanggup hadir untuk mengadakan satu persefahaman, perjanjian persefahaman antara keadilan, amanah, DAP bersama dengan kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri. Tapi ini tidak dilihat, malah saya tengok masih lagi berbalah-balah. Dan sudah ada unsur pula perpecahan berlaku dalam Pakatan Harapan. Ini dalam menghadapi musim pilihan raya di negeri Sarawak. Pilihan raya di negeri Sarawak hari ini saya melihat bahawa adalah permulaan berkecainya Pakatan Harapan. Bagi saya elok juga. Kerana saya dikabarkan bahawa pilihan raya Sabah, Parti Keadilan bertanding solo. Parti DAP bertanding solo. Eloklah pun.
Saya lebih suka kalau dengan segera, lebih cepat dia memisahkan diri dengan DAP, lebih mudah untuk kita menyantuni suasana politik yang apa yang akan berlaku dalam jajaran-jajaran yang tak menentu lagi akan datang, saudara. Ya. Dalam keadaan begini, saya lebih suka kalau ini Parti Keadilan bersama dengan Amanah saja. Sebab DAP pun katanya dah bercempera sekarang ni. Berbalah sama sendiri. Itu apa yang berlaku di Sarawak. Dan kita juga tidak mahu isu racial ataupun isu perkauman anti Semenanjung ditiupkan. Ini kempen-kempen sedang berlaku sekarang ni. Dapatan saya dengar benda tak sepatutnya diizinkan. Sebab kita sebuah negara cinta damai, rakyat kita harmonis. Sepatutnya bukan masalah itu yang kita tangani sekarang ni adalah masalah kehidupan rakyat. So menteri, pemimpin harus melihat perkara ini. Hari ini kita dapat lihat Dewan Undangan Negeri Selangor dah mula bersidang. Negeri mula bersidang kerana sebelum akhir tahun ini bajet di negeri mesti dilaksanakan. Alhamdulillah, Negeri Melaka dapatlah melaksanakan tanggungjawabnya untuk mewujudkan bajet bagi tahun 2022. Kerana kabarnya dalam minggu depan Dewan Negeri Melaka akan mula bersidang. Saya mengharapkan agar Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman dapat mencetuskan idea-idea yang lebih baik sebagaimana yang dijanjikan waktu musim pilihan raya Negeri Melaka. Rakyat tengah tertunggu sekarang. Begitu juga di Sarawak. Alhamdulillah, sebab Sarawak akan mengadakan pilihan raya pada 16 hari bulan. Mana 17 hari bulan, 18 hari bulan bolehlah tubuhkan kabinet dengan segera. Jadi dalam tempoh 18 hari bulan, 2 hari bersidang, dapatlah dicetuskan ataupun diluluskan bajet untuk negeri Sarawak dalam keadaan begini. Sebab setiap kerajaan negeri kalau tak ada bajet maka mereka tak boleh berbelanja. Jadi belanja bajet mesti diluluskan sebelum 25 Disember. Ini penting, banyak kadang-kadang kita tak memahami. Dan hari ini Dewan Rakyat sudah pun hampir selesai menguruskan usaha-usaha ataupun pendapatan tentang belanjawan negara dan akan dibawa kepada Dewan Negara insya-Allah dalam minggu depan, 2 minggu lagi selesai. Tetapi dalam keadaan begitu, kenapa kita menafikan kehadiran pemimpin besar yang masih ada lagi? Saya amat mengharapkan agar Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri melihat dengan mata terbuka kenyataan Datuk Seri Najib itu benar. Saya rasa tentulah beliau mengingatkan bahawa ada usaha untuk menarik agar Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri turun daripada anjung kuasa di Seri Perdana. Sebab bagaimana dia kena, banyak orang mengatakan bahawa Datuk Seri Muhyiddin tu dia rela hati turun. Tak, dia tak rela hati. Kerana waktu itu beliau dah hilang keyakinan, hilang sokongan daripada kalangan ahli-ahli Dewan Parlimen, ahli Parlimen dan Dewan Rakyat. Dah tak ada sokongan, kena berhentilah. Berhenti dalam keadaan lain kena singkir. Kalau bahasa kasar kena tergajang keluar lah daripada anjung Seri Perdana. Bukan willingly. Sebab itu bila dia keluar tu dia kata I'll come back. Bila dia kata I'll come back, apakah dia tidak melakukan usaha-usaha untuk mendapat balik kepercayaan untuk dia berada di anjung kuasa semula? Ini yang sedang dilakukan oleh anak buahnya. Sebab itu kita dengar kenyataan-kenyataan armada, kenyataan-kenyataan pimpinannya. Malahan saya dengarlah sendiri apa yang dilakukan. Kononnya Parti Peribumi ini kalau pilihan raya akan datang nak bertanding di semua kawasan Parlimen di Pahang. Artinya mereka sudah mewujudkan situasi bahawa mereka mahu balik kuasa itu dan mahu diletakkan ataupun diangkat Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Ini keadaannya. Secara Muhammad Hashim Muhammadin, PM paling lembik dalam sejarah Malaysia. Saya bukan mengatakan beliau paling lembik, tidak. Saya yakin bahawa ada unsur-unsur. Saya yakin mesti ada sesuatu, ada tangan-tangan gaib. Sebab beliau bukan lembik, tetapi beliau menyedari keadaan. Kita kena faham. Datuk Seri Ismail Sabri hari ini berada di anjung kuasa di Seri Perdana dalam keadaan yang cukup rapuh. Beliau bukan mempunyai kuasa yang mutlak. Kerana bukan dominan kuasa yang dimiliki. Kerana kalau 4 orang saja tarik diri, maka mengelusurlah, saudara. Suka tak suka, saya setuju secara ismi rakyat Datuk Seri Ismail Sabri Perdana Menteri Malaysia, betul. Tapi dia mesti melaksanakan tugas sebagai Perdana Menteri. Kena tahulah, I am the Prime Minister. Jadi dalam keadaan sekarang ni, kalau you tidak tahu diri itu Perdana Menteri, rakyat buat tak tahu je kalau ada tangan-tangan. Saudara Nazrul Ibrahim, kluster mahkamah yang rosakkan ekonomi negara. Saudara, macam mana saudara kata kluster mahkamah
yang rosakkan ekonomi negara, maka mereka tidak berada dalam kabinet. Kalau saudara nak menyatakan sesuatu, nak argue yang baik betul-betul. Macam mana selalu buat tuduhan begitu? Adakah kluster mahkamah? Saya tahulah maksud saudara adalah pemimpin UMNO. Pemimpin UMNO tak ada. Datuk Seri Najib tak ada jadi menteri. Datuk Seri Hamidi tak jadi menteri. Datuk Ahmad Maslan tak jadi menteri. Aziz Rahim tak jadi menteri. Tazim Sarif Samad tak jadi menteri. Apakah saudara nak gelar kluster mahkamah merosakkan ekonomi? Yang merosakkan ekonomi mereka yang ada sekarang. Yang daripada Pakatan Harapan. Bermula daripada Dr. Mahathir. Ini saudara jangan nafikan benda begitu. Saudara kadang-kadang bila orang kata, bila tak kena tempias benda begitu, saudara nak melenting, salahkan semua orang. Tak boleh. Kita kena kaji satu persatu. Ini saya melihat waktu bila Yang Amat Berhormat motor Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri, awal-awal dulu rakyat sokong, tak ada masalah. Sebab itu beli gelaran Abah sana, Abah sini. Akhirnya beliau terlena dengan pujian itu, merudum keadaan. Dan bila dia tak ada, naik pula Datuk Ismail Sabri. Jangan lupa, waktu Datuk Ismail Sabri dilantik sebagai menteri yang menjaga urusan hak ehwal, ini menangani COVID-19, virus corona, tiap-tiap hari buat pengumuman. Jadi orang dengar, malahan sudah jadi orang suka tengok. Oh, seronoklah, petang ni dia pakai baju apa, besok dia pakai baju apa, baju batik warna apa. Begitulah baru mereka nak menyantuni. Kerana penerangan, pencerahan diberikan untuk memastikan negara kita terhindar daripada virus corona. Tapi akhirnya sampai ke mana? Akhirnya rakyat terkurung selama setahun. Jadi timbullah amarah rakyat yang bukan-bukan. Kerana inilah merupakan antara punca kepada kehancuran ekonomi kita. Jadi saudara nak argue macam mana? Saudara Ismi, rakyat, musuh utama negara adalah COVID. Itu semua orang tahu, saudara. Tetapi kalau pemimpin tidak menyantuni masalah itu, maka timbullah masalah. Saya tak mau berbalas. Saudara ada argument saudara. Tapi bila saya katakan pemimpin musuh utama negara COVID-19, itu semua orang tahu. Bagaimana COVID itu berlaku? Kenapa COVID itu berlaku? Sebab itu kita menuntut agar pimpinan negara berusaha mencari apa ubat nak menyelesaikan masalah COVID ini. Bukan hanya bergantung semata-mata kepada vaksin. Saya sabar malam mengatakan, takkan kita nak tunggu vaksin. Until when? Sampai bila? Jadi rakyat diburu ketakutan. Malahan bila kata dengar cerita pula yang ada vaksin pun terkena jangkitan juga. Bukti ada jaminan. Lagi rakyat takut. Sedangkan kita nak tahu apa ubatnya. What is the best medicine untuk menyelesaikan masalah COVID? Sebab apakah COVID ni seperti HIV yang tak ada ubat? Dan sedangkan kita ada penyakit juga. Kita ada malaria. Kita ada kolera. Banyak penyakit taun, penyakit kulit, sebagainya macam-macam. Tapi ada ubatnya. Di samping itu ada vaksin. Kita ada penyakit polio. Anak-anak daripada kecil lagi disuntik dengan polio. Suntikan anti-polio. Tapi kenapa soal virus corona ini tak ada ubat? This is my argument. Kalau saya kata masalah COVID, betul, kita setuju, tak ada masalah. Tapi this is not the only issue. Malahan sekarang ni bercakap soal ekonomi, kita kena ingat bahawa ini tempias daripada dunia luar. Kenapa dunia luar tidak lagi bersimpati dengan kita? Kerana kebejahatan dalam politik negara kita yang sudah tidak menentu. Pemimpin sudah tidak dihormati oleh rakyat. Pemimpin dilihat melakukan keputusan yang flip-flop. Hari ini begini, besok begitu. Jadi siapa nak datang melabur? Kalau sebuah negara yang dia punya undang-undang tak menentu, maka tentulah mereka juga dalam keadaan ketakutan. Sepatutnya pemimpin mesti tegas, mesti tuntas. This is what I want to be. Sebab itu sehingga saat ini dunia luar menanti siapa calonnya. Dulu saya katakan kalau boleh yang terbaik bagi Tengku Razali. Dunia juga menghormati, tak nak pakai. Ada juga bukan tak ada. Datuk Seri Najib, okey, masalah kami kluster mahkamah, setuju, tak ada masalah. Kita ada Datuk Seri Anwar Ibrahim, tak nak pakai, diketepikan. Jadi keadaan begini, dilantik yang sekarang ni. Dan dunia luar melihat apabila beliau berucap di perangkat itu hari dia bercakap dalam UNGA, United Nation Government. Dunia mendengar apa ucapan seorang ketua negara ni. Jadi dia kata Malaysian people is how could they. Jadi mereka bersungut, jadi masih lagi tidak ada semangat. Dan menteri-menteri kita menteri-menteri kita ni pergi keluar untuk menyantuni pelaku, tidak menyantuni setuntasnya. Ini masalahnya, saudara.
Saya tak ada marah, saya memberi pencerahan supaya kita faham. Bila harap ini dengan harapan agar pimpinan negara segera berubah. Saya lihat sendiri apa yang bila dilakukan, macam Yang Amat Perdana Menteri berucap. Ada dalam press conference dia, dalam sidang media dia bersama dengan jurnalis Lee Leong. Apakah anda bangga? Apakah dunia akan merasa kagum melihat bagaimana pimpinan negara berpencak di pentas antarabangsa? Ini perlu dijelaskan, saudara. Kita tak boleh bersifat prejudis. Tapi bila jurnalis Lee Leong, cara dia berucap, saya nak bagi tahu, I would like to inform that Singapore will upgrade the ties between Malaysian government, Malaysian people. Begitu fluent. Tapi Perdana Menteri kita ni membaca teks yang disediakan. Saya yakin mungkin disediakan oleh Yusuf Putra. Tapi pegawainya tidak mahu mendapatkan teks itu lebih awal supaya dapat didigest oleh Perdana Menteri. Ini keadaannya. Saudara Ismail Yusof, macam mana Datuk? Barang semua naik. Ya, tadi Yang Muhammad dah terturun ke gelanggang. Saya mengharapkan ada sesuatu yang dilakukan. Kalau tidak nanti, kita akan berada di sebuah negara yang saya katakan sebagai failed state. Bila ekonomi terus menguncup, terus menjunam, barang terus meningkat, rakyat nak gantungkan macam mana? Ini yang merisaukan saya. Kita sambung malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.